Kata Adi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesiapa yang bersumpah di atas suatu sumpah, kemudian dia melihat yang selain daripada itu lebih mempunyai maksud takwa kepada Allah, maka hendaklah dia mendatangi takwa. Dia pergi sumpah, jumpa kawan dia, dia marah kawan dia. Dia kata, demi Allah aku takkan cakap dengan hang. Demi Allah aku takkan cakap dengan kau. Lepas tu dia kata, pasal kau tak cakap? Aku nak cakap pun aku dah sumpah ya. Ha? Tak, kata Nabi, jika sesiapa bersumpah dengan suatu perkara, tiba-tiba dia tengok yang lain itu lebih bertakwa, hendaklah dia datangi yang takwa, dan batallah sumpah dia dengan dia membayar kifarat sumpah, puasa sebanyak 3 hari. Dengan itu, maka oleh kerana kalau kita sumpah, dan sama juga perkara lain, apa saja yang kita sumpah, wala taj'alullahu 'urdatan li aymanikum, jangan jadi Allah penghalang dengan sumpah-sumpah kamu. Maka kita bila sumpah satu benda, kita tiba-tiba kita dapati benda yang lain, kita tinggalkan sumpah, tapi kita kena bayar kifarat sumpah. Dan tak baik satu orang asyik suka sumpah je. Dan Arab suka. Kita pergi kedai dia, dia kata, Assalamualaikum Syekh, bantu Rafi apa tomato ada? Oh, wallahi maafi, demi Allah tak ada. Saya lagi dia tengok, fi dia tak ada. Dia bila pun kepalanya dia nak sumpah. Sehingga dalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut bahawa sumpah-sumpah ni tak diiktiraf sebagai sumpah, kerana dia bukan sumpah sebenarnya. Dia memang, kalau kita tanya kaifa halak anta, apa khabar kau? Wallahi ya akhi al-an wada' mush kwais, dia kata, ni syekh kita orang. Dia kata, Allah, demi Allah sekarang tak apa-apa. Nak demi Allah pasal apa? Bukan aku tak percaya, tapi bahasa dia tu, dia memang wallahi ya syekh, wallahi itu sebab tu kita bila nak suruh dia sumpah, wallahi sesungguhnya saya tidak memberi AP dengan begitu mudah, macam tu. Ya, dia sumpah betul-betul. Sehingga dia sumpah. Tak adalah Islam ni sumpah pergi cuci Quran tu, tak ada sebenarnya. Wallahi wa billahi wa tallahi, semua AP ini diuruskan dengan betul. Macam tu misalnya. Jadi wallahi wa billahi wa tallahi, kalau dia sekadar wallahi wa billahi, wallahi ya akhi, itu dia tidak dianggap sumpah lah di sisi orang Arab. Tapi kita orang Islam sebenarnya tidak dibenarkan dan dibenci daripada kita selalu menggunakan wallahi wa billahi, wallahi wa billahi. Kalaulah kita telah tersumpah, dan sumpah ni tak boleh selain daripada nama Allah, demi negara, demi bendera, kita tak buat yang ni. Walaupun ia tidak bermaksud kita, kalau demi itu bermaksud kerana negara, kerana nak ingin berkhidmat, itu mungkin saya tak tahu. Saya rasa demi dalam Melayu ni memang bermaksud sumpah. Maksud inilah asasnya yang menyebabkan aku buat ni. Aku bertonggakkan ini, aku buat yang ini. Kita wallahi bertonggakkan janji setia dengan Allah, kita buat itu. Janji setia dengan negara, kita buat. Ini hadis melarang man halafa bi ghairillah, bersumpah dengan nama Allah, faqad asyrak, telah syirik. Cuma syirik ini, apakah ia syirik besar ataupun ia syirik kecil? Para ulama menyebut ia sebagai syirik kecil jika ia tidak beriktikad selain Allah, cuma nak kuat semangat dia je. Syirik kecil ini memberi maksud dia berdosa besar, kerana ia boleh membawa kepada syirik besar. Dia tak keluar pada agama, tapi ia mempunyai unsur syirik kerana bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sumpah dengan selain nama Allah. Kalau kita telah bersumpah dengan nama Allah, wallahi aku tak akan pergi dah rumah anak aku yang nombor 2 tu, sedangkan itu adalah sesuatu yang tidak memenuhi maksud takwa. Kata Nabi, bayar bang kifarat tu, pergilah.
Kerana yang demikian itu lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sumpah tak mau bercakap dengan saudara Muslim. Demikian yang hampir dengan sumpah atau sama dengan sumpah ialah nazar. Sebab itu kita fiqh senaraikan al-aiman wal nuzur. Sumpah dan nazar. Juga kita tak bernazar dalam perkara-perkara yang tidak membawa maksud kebaikan. Kita tak boleh nazar. Jika sekiranya hijau kuning menang, aku botakkan kepala misalnya. Tak boleh. Kerana botak kepala tidak termasuk dalam perkara-perkara baik. Hendaklah apabila bernazar dengan perkara-perkara yang mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tengok satu orang, nama dia Abu Israel. Dia bernazar untuk berdiri di tengah panas. Nabi kata jangan. Ini tak ada faedah. Dia bernazar nak puasa, Nabi kata puasa. Aku bernazar kalau sekiranya aku dapat yang ni, aku akan bawa ke orang semua pergi karaoke misalnya. Tak dikira nazar. Bukan saya tak mau bawa, tapi saya dah nazar. Bukan saya tak mau tak mau nak bawa sangat, tapi dah nazar. Nazar tu tak dikira. Kerana nazar mesti membawa maksud taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, yakni mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak membawa maksud mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ia bukan nazar. Cukur kepala bukan nazar. Kerana asalnya satu orang Muslim disuruh menyimpan rambutnya, seperti mana yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cukur kepala dia melainkan dalam umrah dan haji. Hajj wal umrah, haji dan umrah. Lain daripada itu dia tak cukur. Dulu bila belajar agama semua botak kepala. Jadi orang yang sayangkan rambutnya tak mau belajar agama. Sebenarnya tak betul, tak disuruh. Bahkan satu orang boleh simpan rambut dia dengan keadaan yang dia mahu, tapi jaga kebersihannya. Sampai ke bau ni pun tak apa, tapi kemas, cantik, bukan serabut semacam.